Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT Allah pilih kita pada pagi ini. Sebelum kita meneruskan pengajian kita, macam biasa kita akan baca dulu niat menuntut ilmu yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hazza ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatih wa qurbihi wa thawabih. Sahaja aku menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, mendapat peringatan, memberi peringatan, mengambil manfaat, memberi manfaat, mengambil faedah, memberi faedah, mengajak supaya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan, berharap pahala daripada Allah, dekat dengan Allah, tiraa wajillah mardati, keridaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Minta maaf atas kelewatan. Ada jam tu dekat Penang, aksiden tadi. Tapi aksiden tu belah sana, menuju KL. Kita yang menuju ke utara yang jam tu. Ini istilahnya apa? Orang Malaysia prihatin. Jadi dia prihatin sangat. Tapi tak buat apa pun, tengok je lah kan. Tengok. Akhirnya jam berkilo-kilo sebab orang pakat tengok insiden. Tak apalah. Walaupun adalah hikmah dia tu, Allah Ta'ala nak selamatkan kita kot lain kot kan. Kalau tak ada orang yang stop ataupun slow down tadi, tak ada jam, mungkin benda lain pula jadi. Jadi Allah Ta'ala selamatkan kita adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang terlebih prihatin tu. Tapi geram tu geram lah. Semua kena ingat kan? Allah Ta'ala tentukan apa yang dia mau. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Ta'ala mau, dia akan buat, akan jadi. Apa yang dia tak mau, takkan jadi. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah. Hari ini masih kita berada bulan Rejab. Bulan Rejab, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Niat kita pada hari ini, kita nak menambahkan ataupun nak memuliakan bulan Rejab, maka kita berada di sini. Satu lagi niat kita adalah kita nak bersiap untuk Ramadan. Kita doa banyak-banyak, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma amin. Okey, kita sampai pada hikmah yang ke-71. Hikmah yang ke-71, qala al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah, al-alamu bi asrihi mutalashin wa huwa fil haqiqati la syai'. Ataupun kalau orang Arab Yaman, dia akan sebut la syai'. Jadi mutalash ni macam ni, al-alam bi asrihi mutalash wa huwa fil haqiqati la syai'. Maka bunyi dia lebih kurang sama. Jadi pantun sikit. Apa maksud dia? Al-alam, alam ni lah dunia kita ni kan? Alam yang kita berada dekat sekarang ni, al-alam, alam ni lah, alam dunia ni lah. Bi asrihi, dengan segala macam
isi kandungannya mutalash. Mutalash maksudnya dia adalah sesuatu yang akan binasa. Wa huwa, dan alam ini fil haqiqati, pada hakikatnya la syai, tak ada apa. Kan? Kalau kita perhatikan, kita kata memanglah kita semua tahu alam ni memang akan habis, macam tu je. Kan? Dia akan hancur, akan lenyap. Betul lah. Tapi Imam Al-Haddad ingatkan kita, sebenar-benarnya dia memang tak ada apa pun. Yang kita kata biasanya boleh lenyap ni adalah sesuatu yang kalau kita rasa memang benda tu adalah benda yang menyenangkan, ataupun benda tu memang ada nilai dia. Benda yang tak ada nilai, kalau hilang, kita tak rasa apa pun sebenarnya. Jadi kena ingat betul lah, memang alam ni akan hilang, akan binasa, akan pergi juga. Tapi kena ingat, hakikat sebenarnya dunia ni tak ada apa. Jadi kalau dia pergi pun tak ada apa pun sebenarnya. Tapi pasal kita ni manusia, Allah Ta'ala hiaskan kita, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Allah Ta'ala memang hiaskan pada kita cinta pada macam-macam perkara di atas muka bumi ni. Jadi oleh kerana kita ni dihiaskan dengan kecintaan kepada muka bumi, maka kita rasa benda yang hilang itu menyedihkan. Kita akan rasa terkilan apabila sesuatu yang kita sayang pergi daripada kita. Sedangkan sebenar-benarnya dia tak ada apa. Dunia ni sebenarnya la syai, tak ada apa. Kan kita pernah baca pun sebelum-sebelum ni lagi hadis yang mana dunia ni tak ada nilai pun di sisi Allah. Tak ada nilai walau dengan sebelah sayap nyamuk sekalipun tak ada nilai, ataupun sebelah sayap lalat sekalipun tak ada nilai. Jadi senang ceritanya, sebenar-benarnya dunia ni tak ada apa. Macam kalau kita mimpi ni kan, dia memang akan hilang. Tapi ada orang bila dia bangkit, selepas daripada dia terjaga dari mimpi tu, dia rasa macam aduh sayangnya hilang semua tu. Padahal memang tak ada apa pun, mimpi je pun. Bukannya dia dapat apa pun daripada mimpi tu. Katalah dia mimpi dia jadi orang kaya, dia mimpi jadi jutawan. Sekali bila dia bangkit, dia kata aduh sayangnya habis semua kekayaan aku. Kaya pun itu hanya sekadar mimpi. Bukan patut dia menyesal aku bangkit, kan habis semua duit aku. Bukan habis duit sebab bangkit, memang sebenar-benarnya tak ada pun duit tu. Itu hanya sekadar mimpi. Macam itulah dunia ni. Dunia ni dia hanya sekadar macam mimpi. Kan Sayyidina Ali katakan manusia itu kan tidur, bila dia mati barulah dia terjaga. Jadi terjaganya kita sebenar-benarnya apabila kita mati. Maknanya kita ni masih hidup dalam mimpi. Kecuali bagi mereka yang hidupnya untuk akhirat, yang memang tahu akhiratlah yang selama-lamanya, dia manfaatkan sebaik-baiknya hidup di atas muka bumi ini untuk akhirat dia. Barulah dia akan dapat sesuatu daripada dunia ni, iaitu dia dapat bekalan untuk akhirat. Bekalan akhirat tu yang kekal abadi. Yang dekat dunia ni kan habis macam tu je. Kita beli apa barang pun akan habis macam tu je. Kita belilah barang paling mahal sekalipun akan hancur binasa juga. Kita ada orang yang paling kita sayang pun akan mati juga. Kita ada pangkat yang kita puja macam apa pun habis macam tu juga. Kan? Orang hormat kita, orang kagum, orang muliakan kita, akhirnya habis macam tu juga. Dia takkan kekal selama-lamanya. Ada negarawan kita yang begitu hebat, kan? Dekat Malaysia ni, kira semua orang kagum, sanjung dan sebagainya. Masuk pilihan raya, kalah Wani Fauzi. Memang kalau kita fikir balik, kata memang betul lah orang sanjung macam nak apa pun, sampai satu masa habis juga. Dia tak kekal selama-lamanya. Sebab dunia kan, benda ni dunia. Bila benda dunia, dia takkan kekal. Walaupun kalau ikut logik kita fikir, ya Allah, awak pergi bertanding lagi. Tak usah lah. Tapi bila bertanding kalah Wani Fauzi tu, bukannya kalah sikit-sikit. Maknanya macam kita rasa macam gitu sekali ya. Menteri besar, ada seorang ketua menteri satu negeri,
dia sangat terkenal dengan penguasaan dia pada negeri itu. Sampai orang ibaratkan hang batuk pun Ketua Menteri itu tahu. Sampai gitu sekali. Maknanya punyalah menguasai negeri itu. Tapi dia cerita apa? Dia kata yang paling dia terkilan adalah hari ni dia kalah pilihan raya, esok dia masuk ke pejabat dia nak ambil barang, dia kata Pak Gad pun tak peduli dia. Dia kata punyalah cepat masa tu berlalu, kan? Baru je habis kalah pilihan raya, hari ni esok orang dah tak peduli dia dah. Punyalah sekejap. Padahal waktu dia memerintah, rasa macam negeri ini aku yang punya, kan? Jadi ingat je lah, dunia ni sebenarnya tak ada apa. Dia memang akan hilang, sirna, akan binasa bila-bila masa saja. Ini benda yang perlu kita akui, dan dalam masa yang sama kita sebut ni, setiap masa pergi juga sedikit demi sedikit. Alam semesta ni sikit demi sikit dia akan pergi. Kalau dia tak pergi sekaligus pun, dia akan pergi sedikit demi sedikit. Sekaligus bila kita mati lah, habis kan? Sekaligus. Kalau dia tak lenyap sekaligus pun, sikit-sikit akan hilang. Kita punya kesihatan pun makin lama makin kurang, kan? Dulu sihat, Allah Ta'ala uji kita dengan sakit, maknanya sihat tu hilang lah, sikit-sikit hilang, kan? Mula yang ni hilang, yang ni mula macam-macam lah, kesihatan kita hilang satu persatu, kan? Yang dulu kita sihat, walafiat, segar bugar, macam-macam benda kita boleh buat. Mata kita cerah, tiba-tiba mata makin tak nampak, pinggang dah mula sakit, lutut dah mula sakit, kan? Dan sebagainya. Sikit demi sikit Allah Ta'ala cabut. Sebab dunia. Jadi benda ni semua dunia. Allah Ta'ala bagi kita, Allah Ta'ala tarik daripada kita ni sikit demi sikit. Sebenarnya rahmat daripada Allah juga. Sebab Allah Ta'ala nak sedarkan kita, tak ada apa yang kekal. Tapi kadang manusia ni walaupun dah ditarik sikit demi sikit tu pun, dia masih lagi rasa benda tu perlu dipegang, kemas. Padahal dia tahu yang walaupun yang berada dekat badan dia sendiri pun dia tak mampu nak kontrol, apatah lagi yang lain. Saya tengok accident tadi. Jadi van yang tu lah kot, van. Dia remuk kan, van tu. Van tu pagi tadi elok lagi, tuan dia tu tadi bangkit pagi, tengok van tu elok lagi. Dia pergi keluar dari rumah dia, masuk kereta, van dia tu masih elok lagi, cantik lagi van tu, saya rasa lah. Tapi bila kita tengok, sekejap je dah remuk dah, sekejap je Allah Ta'ala cabut, kan? Allah Ta'ala tarik. Ada satu orang Syria ni, dia cerita, dia kata sebelum ini dia orang paling kaya sekali di kampung dia, orang paling kaya. Saya pergi ke kem pelarian tau, kemah pelarian. Dia duduk kat kemah pelarian. Macam mana orang kaya duduk kat kemah pelarian? Dia kata saya ni orang paling kaya dekat kampung saya. Dia ada bangunan, rumah dia tu rumah bertingkat-tingkat. Bawah rumah dia ada supermarket, dia punya. Senang je nak beli barang. Turun bawah. Rumah bertingkat-tingkat, atas tinggi, bawah ada supermarket. Bawah sekali dia kata disimpan emas, jongkong-jongkong emas. Dia kata dia tak simpan duit dekat bank. Dia kata disimpan semua jongkong emas. Lepas tu dia kata apa? Apa yang berlaku pada satu hari, dia tengah tidur waktu malam, dia terdengar bunyi helikopter. Orang Syria ni biasa kalau dia dengar bunyi helikopter dekat je, dia terus lari dari rumah, keluar dari rumah. Dia keluar daripada rumah, dia pakai baju long john dia je satu set. Baju long john tu, baju tangan panjang tu dengan seluar. Dia keluar dari rumah dia, ada padang depan rumah dia. Dia berdiri kat padang tu, dia tengok rumah dia, elok ngam-ngam dia tengok tu. Helikopter tu rupanya turunkan bom, meletup rumah dia depan mata dia, hancur berkecai. Satu saat dia tengok habis berkecai, dah jadi kawah depan mata dia. Rumah yang asalnya ada rumah besar tu jadi kawah, hancur dengan bom. Lepas tu dia kata apa? Dia kata aku daripada orang yang paling kaya, dalam tempoh beberapa saat je orang kampung datang ke aku. Waktu tu musim sejuk, mereka pakaikan selimut dekat aku. Selimut yang aku pakai pun orang punya, bukan aku punya. Dan daripada orang yang paling kaya, dia kata aku ni selimut pun tak ada. Selimut pun jadi orang yang punya. Muncullah ada orang yang tolong selimutkan badan aku. Benda berlaku dalam tempoh beberapa saat saja.
Ya, sekelip mata kata. Jadi macam itulah dunia ni yang sebenar-benarnya. Okey. Tapi itulah kita ni sebab dah terpukau, ini kata terpukau dengan keindahan dunia, maka kita pun terlupa. Dunia ni sementara sangat. Seterusnya hikmah yang ke-72. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, min rahmati rabbika bika an hajabaka anhu. Salah satu daripada rahmat Tuhanmu. Min dekat sini dipanggil min litab'id, maksudnya sebahagian. Min ni kan daripada. Bahasa Arab min ni asalnya daripada, tapi ada banyak makna lain. Dia bukan mesti daripada ataupun dari. Orang Melayu daripada. Itu pun banyak orang tersilap kan. Dari Kedah dia tukar jadi daripada Kedah kan. Tak apalah. Jadi dari dengan daripada min lah dalam bahasa Arab kan. Ana min Kedah, saya dari Kedah kan. Ana min Malaysia, saya dari Malaysia. Okey. Min tu daripada. Tapi ada juga min maksudnya sebahagian. Orang Melayu kita pun panggil sebahagian daripada kan. Okey. So min rahmati rabbik maksudnya sebahagian daripada rahmat Tuhanmu. Sebab rahmat Allah Ta'ala tu kan terlalu luas. Rahmat terlampau banyak. Jadi sebahagian daripada rahmat Tuhan apa dia? An hajabaka anhu. Dia menghijabkan kamu daripadanya. Maksudnya kamu tak nampak dia. Kamu tak nampak. Kenapa kamu tak nampak pada Allah Ta'ala? Itu rahmat daripada Allah, belas kasihan daripada Allah. Sebab kalaulah dibukakan hijab pada mereka, pada manusia, akan hancur leburlah manusia. Sebab tidak bersedia serta tidak layak untuk syuhud, untuk menyaksikan keagungan Allah. Tak perlu kata tengok Allah Ta'ala. Tengok bila Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaan dia pun manusia kadang-kadang dah tak mampu nak tengok kan? Jika tidak kerana kasih serta kasihan belas daripada Allah kepada hamba-hambanya, nescaya dibukakan hijab kepada mereka, lalu akan hancur dan leburlah mereka, disebabkan semuanya tidak bersedia serta tidak layak untuk syuhud. Seperti mana dalam surah Al-A'raf ayat 143, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ini kan Nabi Musa minta pada Allah Ta'ala. Nabi Musa naik dekat Gunung Sinai tu, Tur Saina, naik atas Gunung Sinai, lepas tu bermunajat pada Allah, berkata-kata dengan Allah. Kemudiannya Nabi Musa minta nak tengok Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak bagi tengok Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala suruh tengok pada gunung tu. Suruh tengok pada gunung tu. Maka disebutkan apabila Tuhannya tajalla, yakni menzahirkan kebesarannya kepada gunung itu, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Maka oleh kerana Allah Ta'ala tajalla, tadi tajalla ni biasa bahasa akidah kita akan baca tajalli. Allah Ta'ala bertajalli, maksudnya Allah Ta'ala menzahirkan kebesarannya. Allah Ta'ala tunjukkan keagungannya, kemuliaannya. So tajalli Allah Ta'ala itu menjadikan gunung itu hancur lebur. Baru gunung, bukan kita. Gunung dah hancur lebur dah. Kalau kita tak tahu jadi apa lah kan? Gunung pun hancur lebur. Lepas tu lalu Nabi Musa pun jatuh pingsan kan? Nak melihat keagungan Allah Ta'ala menghancurkan gunung macam tu saja. Nabi Musa jatuh pingsan. Jadi senang ceritanya, kita ni bila tengok keagungan Allah Ta'ala pun kita kadang dah terdiam, dah tak boleh nak kata apa dah. Jadi salah satu daripada rahmat Allah pada kita, Allah tak bagi kita nampak dia. Kan dalam bila kita baca ta'rif al-ihsan adalah kita menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah kan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalaupun kamu tak dapat tengok dia, dia tengok engkau, dia nampak kamu.
Nampak Allah Ta'ala dekat sini, nampak kebesaran Allah, nampak kekuasaan Allah. Dan bila kita beribadat, seolah-olah kita nampak Allah seolah-olah. Apa yang kita nampak sebenar-benarnya? Yang kita nampak kekuasaan Allah. Bukannya kita nampak Allah Ta'ala waktu solat. Jadi bila kita dalam solat, kita nak ihsan, kita solat seolah-olah kita nampak Allah. Kalau tak nampak pun, Allah Ta'ala nampak kita. Jadi ingatkan diri kita, Allah tengok aku, Allah tengok aku. Allah tahu apa dalam hati aku. Aku solat ni macam-macam dalam apa hati aku. Berbicara, Allah Ta'ala tahu semua benda tu. Manusia sebelah tak tahu. Manusia ingat akulah orang paling khusyuk sekali dekat masjid ni. Tapi yang sebenarnya Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati aku. Okey. Jadi antara rahmat Allah, Allah tak bagi kita nampak dia di dunia. Di akhirat tu cerita lain. Di syurga cerita lain. Di syurga kita boleh tengok Allah. Sebab apa? Sebab kita dah layak. Dan di syurga ni dia jadi lain. Di syurga ni kan alam dia berbeza terus. Kita makan, minum semua, kita tak sakit. Tak sakit perut, tak ada rasa nak masuk toilet. Buang angin pun tak ada. Pening kepala tak ada. Jadi maknanya senang cerita aja, syurga ni dia lain. Dia punya, walaupun kita rasa kita jugalah, diri kita ni kita lah, tapi dia dah berbeza. Dah beza tu. Jadi kita layak insya-Allah untuk melihat Allah Ta'ala di syurga. Di syurga baru kita layak. Jadi takkan hancur berkecai manusia kerana melihat Allah di syurga. Di dunia manusia akan hancur kalau melihat Allah Ta'ala. Seterusnya, hikmah 73. Qala radhiyallahu anhu, al-ifratu fil amri ayatun 'alal masiri fihi ila tafrid. Okey. Jadi dua kat sini, satu ifrat, satu lagi tafrid. Ifrat dan juga tafrid. Apa dia? Al-ifratu fil amri, berlebih-lebihan pada satu perkara. Ifrat maksudnya dia berlebih-lebihan, dia melampau-lampau pada satu perkara, ekstrim sangat. Ayatun, satu tanda, apa dia? Alal masiri, bahawasanya nantinya dia akan pergi ke mana? Masir ni tempat pergi. Maknanya kesudahan dia. Dia akan habis dia kat mana? Ila tafrid. Tafrid maksudnya berkurangan pula. Dia dalam bahasa Arab, ifrat, tafrid. Kita ni sedang-sedang, tengah-tengah. Ifrat lebih-lebih, tafrid kurang. Yang kita nak ngam-ngam aja. Itu cara dia. Jadi biasanya disebut kasih orang yang berlebihan dalam satu perkara, nanti akhirnya dia akan mencuaikan, mengabaikan juga perkara tersebut. Sebab apa? Sebab manusia ni dia tak mampu nak berterusan dalam keadaan yang melampau. Dalam satu hadis Nabi SAW beritahu, inna hadza din matin, sesungguhnya agama ini berat. Berat maksudnya macam mana? Nabi ajar, bagi contoh contohnya macam kalau kita menunggang seekor unta, kita tunggang seekor unta di atas padang pasir yang luas, jangan dipecut sangat unta tu. Memanjang-manjang dipecut unta itu, nanti di pertengahan jalan unta itu akan rebah dan dia tak mampu nak meneruskan perjalanan, sedangkan engkau belum sampai ke destinasi. Engkau sendiri yang akan habis. Macam tu je lah, berhenti, mungkin mati di tengah jalan. Tapi kalau engkau bawa unta tu terlalu perlahan pun tak boleh juga. Nanti bila pula nak sampai? Jadi bawa tu dia kena sedang-sedang aja. Engkau akan sampai ke destinasi dengan selamat. Nabi SAW bandingkan ni dengan agama. Agama macam tu. Agama ni kita tak boleh melampau-lampau. Bila kita melampau, kita sendiri yang akan letih, penat. Kita tak boleh nak berterusan. Kita nak berubah, kita terus nak sembahyang 24 jam. Memang tak mungkin. Kita boleh baca cerita wali-wali Allah Ta'ala terdahulu kan. Kita baca, dia ni 1000 rakaat satu malam. Aku nak cubalah malam ni 1000 rakaat. Tak boleh. Sebab kita tak biasa. Mereka tu cerita lain. Jadi kalau kita nak ambil agama ni secara berlebihan,
kita sendiri yang akan cuai nanti. Macam ada orang yang terlampau ekstrim, itu haram, ini haram, haram. Lah kali dia sendiri yang letih, dia sendiri yang penat, ya? Sebab dia berlebih-lebihan dalam agama. Baru ni saya bersembang dengan ada seorang tu cerita tentang kes Al-Ma'unah dulu yang di Perak. Bila kita sembang kata, "Oh, itu memang macam tu sekali tau, macam tu." Sebenarnya dia punya cara ni cerita orang yang berdialog ni, dialog direct dengan orang Ma'unah ni kan. Macam tu dia punya pemikiran dia, macam itulah pemikiran. Bila kita dengar pemikiran dia, oh, pemikiran yang sangat-sangat keras. Sangat-sangat keras. Orang yang terlampau bersikap keras, nanti lama-lama dia sendiri yang keletih. Sebab Allah Ta'ala jadikan agama ni bukan begitu. Allah Ta'ala jadikan agama ni, Allah Ta'ala suruh mudahkan, jangan payahkan. Dalam masa yang sama jangan mudahkan melampau-lampau pula kan. Al-amru idza dhaqa tasa' wa idza tasa' dhaq. Satu perkara tu bila dia lapang disempitkan, apabila dia jadi sempit dilapangkan. Konsep dia begitu. Satu perkara tu bila dia terlampau lapang, kita kena sempitkan dia. Bila dia terlampau sempit, kita kena lapangkan dia. Dia jangan manjang lapang aja, semua okey aja. Dia tak boleh juga semua benda sempit, kita payah. Jadi kalau sempit perlu dilapangkan, lapang perlu disempitkan. Baru jadi cantik, baru ngam. Kan? Begitulah konsep dalam beragama. Jadi orang yang berlebihan nanti lama-lama dia sendiri yang akan letih, dia sendiri akan kecundang. Jadi jangan melampau. Itu jelah pengajaran daripada hikmah yang ketiga kita baca pada hari ini. Hadis yang bawah tu dia sebut dalam hadis ni, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang berterusan walaupun sedikit. Adwamuha wa inqal, kata Nabi SAW. Yang berterusan walaupun sedikit. Itu Nabi suruh istiqamah kan. Ada orang dia masuk syurga dengan sebab dia punya amalan dia yang berterusan walaupun sedikit kan. Ada kalau kita baca dalam kisah-kisah para ulama kan, dia kata apa yang Allah Ta'ala buat pada kamu ni, orang mimpi lepas dulu tu kan, dia kata Allah Ta'ala bagi aku kesenangan macam-macam. Dengan sebab apa? Dengan sebab yang ini, yang ini. Kalau kita baca hadis-hadis kisah-kisah para ulama, semua yang mereka cerita ni tak adalah besar sangat. Bukannya dia cerita kata, oh kerana aku khatam Quran 10 kali sehari. Tak ada pun. Tapi dia kata sebab selawat aku begini-begini, sebab istighfar aku begini-begini, sebab adalah sedekah yang aku tolong pada orang segini-gini. Yang begitu tu semua, dia punya kelebihan dia adalah walaupun sedikit tapi dia berterusan, walaupun sedikit dia ikhlas. Maka itu ialah yang menyelamatkan dia di sisi Allah Ta'ala. Kita pun kena tanya pada diri kita, apa dia amalan yang kita buat boleh istiqamah, boleh berterusan? Apa amalan yang aku buat ikhlas kerana Allah dan berterusan? Mudah-mudahan amalan itu yang menyelamatkan aku di akhirat nanti. Bukan mesti yang kita pergi haji, yang kita pergi umrah, yang kita belanja berpuluh ribu. Tak mesti yang itu. Mungkin kadang-kadang tak ada belanja 1 sen pun, tapi itu yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Rupa-rupanya sebab apa? Sebab dia ni jenis perhati sangat kaki kanan, kaki kiri. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk toilet kaki kiri, keluar toilet kaki kanan, pakai selipar kaki kanan, buka selipar kaki kiri. Dia perhati semua benda tu. Sebab apa? Nak ikut Nabi SAW. Aku nak ikut Nabi, aku nak ikut Nabi. Rupa-rupanya itu amalan yang menyelamatkan dia ke akhirat. Mana tahu? Walaupun orang kata Allah kecil sangat tu, Ustaz. Benda tu bukan ada efek pun kepada negara ni. Bukan boleh menyebabkan umat ni jadi bersatu padu. Bukan boleh mengalahkan musuh. Israel tak takut dah Ustaz kalau setakat pakai selipar kaki kanan, buka selipar kaki kiri. Contohnya. Kita kena ingat, mana tahu tentang amalan kita yang kecil tu, itu yang menyelamatkan kita di akhirat. Sebab confirm lah kita ikhlas. Saya pernah sebut benda ni dulu kan. Tak ada orang lah, saya tahu saya tak ada lah orang yang ujub dengan buat benda tu, takabur dengan benda tu. Aku ni tahu tak, pakai selipar mesti kaki kanan tau.
Aku ni kan, istilah budak-budak muda sekarang ni, kau ada. Kan? Pakai kaki kanan tahu tak? Agak-agak ada ke orang nak letak kat Facebook dia status macam tu. Poyo orang KL kata. Mana ada orang buat macam tu? Tak adalah, malu kita. Jadi ikhlas kerana Allah. Betul-betul ikhlas kerana Allah. Jadi ikhlas tu yang sangat penting. Yang kita hadir pada pagi ni, ibu-ibu semua yang hadir, tengok ramai yang istiqamah. Kadang-kadang kita kata ialah kita bertahun-tahun dah kan hadir. Kita tak tahu. Kadang-kadang kita hadir tapi telak ke tiap kali. Kata ustaz, mana ada ustaz kadang-kadang tiap kali. Okey. Jadi kalau pun macam tu kan, tak apa. Yang pentingnya Allah Ta'ala nilai. Kan? Allah Ta'ala pandang apa yang kita buat. Kita dah banyak buat salah dalam hidup kita, sepanjang hidup kita ni. Adalah amalan-amalan kita ni mudah-mudahan yang Allah Ta'ala nilai, yang dapat hapuskan segala macam kesalahan kita yang lampau, yang mana mudah-mudahan adalah juga keselamatan untuk kita. Mudah-mudahan itulah faktor keselamatan kita di akhirat nanti. Ya, abang-abang kita buat rakaman dan sebagainya. Dan mungkin tak besar mana dari segi kata apa, usaha tu kalau kita fikirkan. Lagi-lagi kalau pakai handphone ni kan. Ni abang ni pakai DSLR, pakai Sony pula lagi kan. A series pula lagi kan, dengan apa ni, boom mic lagi apa semua kan. Mungkin nampak mahal lah kan, kos tu beribu juga. Tapi mudah-mudahan kan, saat-saat yang kita berada dekat sini ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala nilai kan? Allah Ta'ala selamatkan kita. Walaupun ada banyak dosa yang kita dah buat sepanjang hidup kita ni, Allah ampunkan, Allah hapuskan, Allah padam semua benda tu. Dan inilah antara perkara-perkara yang kita akan bersyukur bila kita mati nanti. Ada benda-benda yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah nilai. Okey, jadi kita tak perlu berlebihan. Cuma jangan pula kita kata orang berlebihan walaupun bukan berlebihan pun benda tu. Jangan lebih-lebih sangat. Nak tutup sikit-sikit sudahlah. Tu salah tutup semua. Tudung tu tak payahlah pakai dulu. Contohnya, itu bukan berlebihan, itu jadi kurang lah kan. Tapi dia kata berlebihan. Macam saya pernah cerita dulu kan, ada seorang artis berhijrah kan. Dia masuk kelas saya, dia sampai lari tak kena tudung lagi. Tapi dia kata waktu dia mula-mula semayang tu, dia kata kawan-kawan dia kata, jangan ekstrim sangat boleh tak? Ekstrim sangat ni, kami tengok anda berubah teruk sangat ni, ekstrim sangat. Ekstrim macam mana? Ekstrim lah, rajin sangat semayang. Saya pun tanya, rajin macam mana tu? Semayang berapa kali sehari? Dia kata semayang 3. Kawan-kawan kata ekstrim dah, baru 3 kali sehari semayang. Kawan dah kata ekstrim. Maknanya dia punya kawan tu, circle dia tu masalah lah kan. Baru semayang 3 kali sehari pun dah ekstrim dah. Dia belum semayang sunat lagi tu. Belum semayang 5 waktu, belum tambah semayang sunat lagi. Kalau dia semayang tarawih tak tahu apa kata kawan-kawan dia. Dah join Al-Qaeda kot. Sampai gitu sekali. Jadi itu bukan berlebihan. Jangan pula kita salah tafsir berlebihan tu. Jadi jaga-jagalah, okey. Berlebihan dengan erti kata yang sebenar lah. Wallahu a'lam.